Okey, sekarang kita masuk pada termistor. Termistor, so kalau kita tengok rupa bentuk termistor ni, dia kecil. Dia kecil je berbanding dengan transducer yang lain, transducer suhu yang lain. So, kita tengok termistor ni dia buat daripada bahan separa pengalih ataupun semikonduktor. Contoh semikonduktor kita ada karbon, kita ada silikon. Itu adalah contoh-contoh semikonduktor. Okey, yang mana semikonduktor tersebut dia akan mengalami perubahan rintangan ikut pada perubahan suhu. So, termistor ni dia dikelaskan kepada jenis pasif, yang mana dia kena ada bekalan kuasa supaya dia dapat tukarkan suhu yang dikesan kepada bentuk isyarat elektrik, iaitu rintangan dalam unit ohm. So, sebarang perubahan suhu dia akan menyebabkan perubahan pada rintangan bahan separa pengalih dalam termistor. Okey, so kalau kita tengok termistor ni dia ada dua jenis kendalian dia, iaitu NTC dengan PTC. So, N untuk negatif, negatif, P untuk positif. Okey, kalau jenis NTC, dia adalah biasanya digunakan untuk hadkan arus yang mendadak ataupun inrush current. Okey, so sebagaimana suhu meningkat, maka rintangan yang terhasil akan menjadi berkurang. Okey. Kemudian kalau jenis PTC, Positive Temperature Coefficient, yang ini sebagaimana peningkatan suhu, maka ia akan menyebabkan peningkatan nilai rintangan yang terhasil. So, biasanya untuk Positive Temperature Coefficient ataupun perkali suhu positif. So, dia adalah biasanya untuk perlindungan over current, iaitu perlindungan arus lebih. Okey, kelebihan dia untuk termistor ni dia memang sensitif, di mana dia boleh kesan suhu yang kecil. Jadi suhu yang kecil dia kesan, dia akan menyebabkan perubahan rintangan yang cukup besar. Kemudian dari segi respon, respon dia adalah pantas. Okey, kemudian kalau kekurangan dia, dia tak begitu linear, tak begitu lurus. So, sebab dia menyebabkan perubahan, kalau kita kata perubahan suhu yang kecil, baru kita boleh anggapkan dia sebagai linear. Okey, sebab satu lagi adalah kekurangan dia disebabkan oleh julat suhu dia yang terhad, limited daripada negatif 50 darjah Celsius hingga 150 darjah Celsius, yang mana dia kena ada bekalan kuasa untuk berkendali. Okey, untuk pengiraan termistor, kita ada rumus yang mana kita guna pakai. Dia melibatkan rintangan awal, dia akan didarabkan dengan eksponen, kemudian dia akan didarabkan dengan pemalar. Biasanya pemalar ni dalam unit Kelvin, di antara 2000 hingga 4000 Kelvin. Okay, kemudian kita ada 1/T. T ni adalah suhu akhir, ditolak dengan 1/T0 ataupun TO ni adalah suhu awal. Okey, kita terus pergi pada contoh. So, kat sini kita ada termistor, di mana termistor mesti ada botan bekalan. Okey, kemudian kita ada pasang termistor, kemudian kita sambungkan juga dengan perintah boleh laras. Okey, so dalam litar ni, dia kata rajah menunjukkan litar yang digunakan untuk pengukuran suhu. Rintangan termistor 200 ohm pada suhu rujukan 25 darjah Celsius. So, perkali suhu rintangan termistor, beta dia adalah 2000 K. Kemudian rintangan meter ampere. So, yang ni kita nak dapatkan arus. Dia suruh cari arus nanti. So, rintangan dalam adalah RM sama dengan 3 ohm. So, perintah boleh laras RC kita, ini RC, disetkan kepada 10 ohm dan wotan bekalan kita adalah 15 volt. So, dia suruh cari berapa bacaan meter ampere ni jika termistor kesan yang pertama